Kita lihat apa yang telah dilaksanakan oleh YB Teresa Kwok. Kita faham walaupun dia sebut dia demokratik dan sebagainya, dia memperjuangkan bangsa dia, orang Cina. Adakah salah? Tidak. Perlembagaan Persekutuan menyebut tidak ada masalah. Tidak ada salah dia memperjuangkan bangsa dia dan mereka melakukan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi ini adalah satu iktibar, tamparan kepada kita orang Melayu terutamanya dan kepada ahli-ahli politik, pemimpin yang mempunyai kuasa. Apa yang kita buat selama ini? Apa yang kita telah buat untuk bantu orang-orang Melayu? Dengan tanahnya yang semakin hilang, tanah kita pun dah semakin mengecil. Rizab Melayu yang diperuntukkan, disebut di dalam wasiat Raja-Raja Melayu pun hilang. Tanah Melayu, rizab Melayu pun dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Apa yang berlaku sekarang ini? Ini adalah tamparan kepada bukan sekadar ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin, juga pada kita dan rakyat jelata, orang Melayu terutamanya, pengundi-pengundi orang Melayu. Kenapa? Yang memilih pemimpin itu siapa? Kita bersalah. Saya bersalah. Tuan-tuan bersalah. Puan-puan bersalah. Semua berada dalam satu perkara yang sama, iaitu kita perlukan pembaharuan dan juga pendekatan yang baru. Kita perlukan kepimpinan baru untuk memastikan perjuangan untuk Malaysia ini menjadi lebih diutamakan, bukannya hanya tertakluk kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada sini adalah YB Teresa Kwok, walaupun dia sebagai ahli politik dan juga pemimpin di kawasan, dia menyantuni pengundi-pengundi dia. Ada panggil 800 orang menukarkan status tanah daripada pada leasehold kepada freehold. Tanah personal ni, lot-lot ni tukar kepada freehold beramai-ramai. Dan ini semua melibatkan pengundi-pengundi dan orang-orang Cina kebanyakannya. Majoriti lah saya ingat dalam dewan tu apabila pembentangan pun dibuat oleh YB Teresa dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Cina, bukan dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Dan yang bertanya pun bahasa Cina, bahasa Inggeris. Tidak ada pun bahasa Melayu melainkan wakil pejabat tanah yang menjawab dan memberi taklimat dalam bahasa Melayu. Kita tidaklah kata salah, ini bukan isu salah betul. Ini adalah keputusan mahkamah, dibenarkan. Tak apa. Jadi kita lihat ini adalah perkara yang orang Melayu perlu sedar, perlu belajar bahawa ahli-ahli politik bangsa-bangsa lain, orang parti-parti tertentu ini, mereka memperjuangkan sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh untuk bangsa mereka. Tetapi bila melibatkan bangsa Melayu, kita acuh tak acuh. Kita malu-malu kucing. Benda ini termaktub dalam perlembagaan tanah kita dan sebagainya. Kita masih rasa serba salah. Cakap perjuangan bahasa Melayu pun takut, sebab takut diturun resi. Kita lihat bagaimana mereka ini memperjuangkan tanah mereka. Kita lihat itu contoh kes yang kita kata legal. Ia secara undang-undangnya diterima, Pak. Jadi tidak salah. Jadi yang salahnya adalah kita yang tidak mengambil iktibar. Saya ada contoh-satu perkara, iaitu berkaitan dengan tanah-tanah di banyak tempat. Contohnya di Perak, tempat baru ni kes. Macam mana tanah rizab Melayu boleh dipindah milik kepada orang bukan Melayu, sedangkan tanah itu secara jelas dalam geran itu tertulis ini tanah rizab Melayu. Bagaimana pemiliknya boleh jadi bukan Melayu? Satu soalan. Dan kita lihat bagaimana tanah-tanah yang diceroboh. Kita lihat saja di Pahang, kita lihat saja di banyak tempat diceroboh. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Kes di Raub, berapa hektar tu? Bukan sikit-sikitnya, berpuluh-puluh, mungkin ratus pun. Yang sekarang ni tiba-tiba senyap. Selepas kerajaan baru, selepas PO15, semua perkara isu-isu tersebut senyap. Mana pergi sekarang? Itu adalah tanah-tanah kerajaan. Tanah-tanah yang sepatutnya diperuntukkan semula kepada orang yang hak. Antaranya adalah orang Melayu yang telah kehilangan tanah ini. Pesara-pesara tentera contohnya. Mana dulu orang boleh dapat tanah sekarang? Tapi bila orang-orang luar ceroboh tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah negara kita, kenapa hanya satu bangsa je yang pergi memperjuangkan supaya mempertahankan orang-orang ni? Saya sebut secara jelas di sini adalah DAP antaranya. Dia memang lantang bersuara mempertahankan hak pekebun-pekebun yang sebangsa dengannya. Di mana orang Melayu yang mempertahankan orang Melayu apabila orang Melayu ni tanam ambil tanah kerajaan sikit, tetapi dikenakan tindakan dengan segera, masuk penjara? Kesian orang-orang ni. Tapi mana seorang ahli politik orang Melayu mempertahankan orang Melayu yang susah ni, yang cari pendapatan melalui pengusahaan tanah? Kenapa tidak berusaha untuk berikan betul tanah sementara dan sebagainya kepada pengusaha-pengusaha? Kenapa untuk tanah yang diceroboh ni boleh pejam mata, membisu, membuta, tetapi dengan tanah-tanah yang diusahakan oleh orang Melayu ni cepat saja tindakan dibuat? Bukan isu tindakan itu. Isunya adalah mereka ni mengusahakan disebabkan kesempitan hidup, kos hidup yang meningkat. Mereka ini mengusahakan untuk menyediakan sepinggan nasi di rumah untuk isteri mereka, untuk keluarga mereka. Kenapa tidak mengusahakan untuk berikan ruang dan peluang untuk mereka mengusahakan tanah? Bukan hanya semata-mata tindakan. Apa tindakan mereka? Saya nak petik sikit antara yang saya puji lah, antara usaha Menteri Besar Kedah yang telah berusahakan memberikan geran tanah kepada penduduk di sebuah kampung di Kedah, dan memberikan lebih 5,417 geran tanah telah diberikan kepada mereka ni yang menanti selama lebih 40 tahun berketurunan duduk di tanah itu yang tidak pernah mendapat geran tanah daripada kerajaan pimpinan UMNO sebelum ini. Jadi ini adalah antara yang saya rasa kena usahakan dan jangan terhenti di situ. Dan apa yang berlaku ini hanya retorik-retorik yang berlaku, wayang-wayang politik. Dan apabila berlaku isu-isu ini, turunlah orang-orang kita, ahli-ahli politik Melayu datang memberikan pelbagai janji manis. Nak PRU, nak PRN, nanti mulalah datang dengan pelbagai janji. Dan akhirnya yang berusaha sedaya upaya secara tersusun dan konsisten adalah siapa? Tanah di Perak, tanah di Pahang, tanah di Selangor. Ini siapa yang tersusun? Sekarang ni marilah sama-sama kita kena benar-benar bermuhasabah dan kita kena berusaha sungguh-sungguh mengambil usaha mereka, pertimbangan usaha mereka. Kita perlu berusaha untuk memastikan hak yang telah termaktub di dalam perlembagaan ini dikembalikan kepada yang berhak sewajarnya.